Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatihil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq asghiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwaab ar-ridha wa taysir wa tughlib biha 'anna abwaab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma iftah qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta yatiyana al-yaqin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi jahi sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu bahwasanya kaifian mengenal Allah Ta'ala dengan segala af'alnya dan dengan hikmah Allah Ta'ala mengadakan makhluk ini di dalam memandang segala akuan ini, yaitu bahwa i'tiqad dengan hatinya akan bahwasanya segala perbuatan yang telah ada ia dan yang lagi akan ada ia sama ada ia baik atau jahat, sama ada ia idtirari atau ikhtiyari, sekaliannya itu perbuatan Allah yang berbuat ia pada azali dan infiradlah ia dengan dia. Baik tuan-tuan dan hadirin hadirat sekalian, pertama-tama sekali marilah kita merafahkan kesyukuran kehadrat Tuhan dengan hidayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatlah kita ini meneruskan lagi pengajian kuliah doa pada pagi ini. Semuanya adalah dengan
limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala, curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, saya memohon maaf agak lewat sikit hari ini kerana ada beberapa masalah di tempat sana. Baik, hampir tak boleh datang, tapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dapat juga datang. Jadi kita sambung balik pengajian kitab Bidayatul Talibin ila Ma'rifati Rabbil Alamin, muka surat 35. Pada katanya, ketahui olehmu bahwasanya kaifiat mengenal Allah Ta'ala dengan segala af'alnya, yakni segala perbuatan Allah. Itu satu. Dan dengan hikmah Allah Ta'ala mengadakan makhluk ini di dalam memandang segala akuan ini, sekalian makhluk ini. Baik, jadi kaifiat itu bagaimana tuan-tuan? Iaitu bahawa i'tiqad dengan hatinya akan bahawasanya segala perbuatan yang telah ada ia segala perbuatan, dan yang lagi akan ada ia segala perbuatan itu, sama ada ia segala perbuatan itu baik atau jahat, sama ada ia segala perbuatan itu idtirari atau ikhtiyari. Semua sekaliannya itu perbuatan Allah Ta'ala. Yang berbuat ia Allah pada azali, dan infiradlah ia Allah dengan dia, yakni dengan berbuat. Baik, jadi tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat yang mula azamah setia pada kuliah duha, kita nak memahami perkataan ini terlebih dahulu. Saya kena bagi dulu beberapa basic dia. Kita buat peta dulu. Kita buat peta dulu, buat jadual dahulu supaya kita mudah faham. Buat peta minda dahulu. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan, tajuk di atas itu dia kata kaifiat mengenal Allah Ta'ala. Itu kita letak atas sekali, kaifiat mengenal Allah. Jadi sebagaimana maklum bahawa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib atas dia mukallaf, individu, sama ada lelaki ataupun perempuan, kan? Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita dah belajar dah, iaitu ada dua cara. Satu, kita mengenal Allah Ta'ala secara mengikut kaedah ilmu usuluddin, maka kena itu kita pakai ma'rifah ammah atau ma'rifah asasiyah, dipanggil itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita nak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara syuhud, yakni memandang mata hati kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini namanya ma'rifah syuhudiyah atau ma'rifah kashfiyah, atau juga dinama ma'rifah khassah
atau juga disebut sebagai ma'rifah dzauqiyah. Itu nama-nama dia. Baik. Jadi kita dah tahu dah caranya itu, maka dikehendaki dalam perbincangan kita ini ialah kaifiat mengenal Allah Ta'ala dengan segala af'al. Bila dia bercakap begitu, maka kita dapat faham dah bahawa yang dimaksudkan dengan mengenai Allah Ta'ala di sini ialah mengenal secara zauqiyah atau syuhudiyah. Faham tak? Kita letak elok cara syuhud, jadi cara memandang mata hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selesai. Kemudian bila kita sebut mengenal Allah Ta'ala secara syuhudiyah ini, ulama dia membahagikan kepada 4 cara. Itu baru kita pecah balik kepada 4 cara, 4 bahagian. Pertama, kita kenal Allah melalui af'alnya, iaitu melalui perbuatan-perbuatannya. Satu. Yang kedua, kita mengenali Allah secara memandang asma'nya, nama-namanya. Dan yang ketiga, kita mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sifatnya, yakni kita memandang syuhud kepada sifat-sifatnya. Dan yang keempat, yaitu kita mengenali Allah Ta'ala dengan memandang zatnya, pandang mata hati akan zatnya. Jadi maka keempat-empat inilah dikatakan dia kaifiat. Kaifiat itu mana? Cara kita nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam 4 ini yang diketengahkan di dalam kitab kita sekarang ialah kita nak cara hak yang pertama, iaitu mengenal Allah dengan segala af'alnya. Itu yang pertama. Sebab mengenal Allah Ta'ala dengan segala af'alnya ini kita panggil bawabah. Bawabah. Apa itu bawabah? Pintu gerbang. Bawabah adalah pintu gerbang, pintu pagar masuk. Dia panggil bawabah, pintu gerbang untuk kita nak dapat mengenai asma, sifat dan juga zat. Jadi seorang itu tidak boleh kenal asma, tidak boleh kenal sifat, tak boleh kenal zat kalau tidak melalui proses af'al. Sebab af'al ini adalah pintu bagi 3 yang akan datang. Sebab itulah Tuan Husin Kedah ni dia sebut yang ni dulu. Dia kata mengenal Allah dengan segala af'alnya. Af'al Allah, kerana ini pintu bagi kita dapat mengenal asma dan juga sifat dan juga zat. Jadi itu. Ini yang pertama tuan-tuan kena fahami bila kita baca ini. Maka sesiapa yang mengikuti kuliah di Darul Hadis, itu kita dah mula dah masuk membincangkan mengenai amal ma'rifat, mengenai tauhid yang 4, iaitu tauhid asma, tauhid af'al, batu asma, batu sifat, batu baru zat. Di hutan kampung kita dah khatam dah kitab Durrun Nafis kan. Sekarang Durrun Nafis tu dibaca di pondok pula, pondok Gajah Teriak, minggu yang keempat malam Jumaat. Baru ya baca, baru masuk membicarakan tentang tauhid af'al. Baik tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat
sekalian. Kemudian yang kedua, Syekh Tuan Husin kita nak menerangkan bagaimana cara kita nak mengenal hikmah, yakni mengetahui hikmah Allah Ta'ala mengadakan makhluk ini. Apa hikmah? Jadi Tuan Husin dia sebut perkataan hikmah. Dia dalam kitab ni, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat sekalian, dia ada banyak perkataan yang perlu kita faham. Pertama, tentu kena faham itu apa makna illah. Kan kita sebut ilahnya kerana apa? Itu ilah. Dia panggil kerana. Jadi kita tidak boleh mengatakan kat Tuhan Allah Ta'ala jadikan alam ni kerana apa? Tak boleh kata begitu. Sebab kerana ni dia mengambil faedah. Sedangkan Allah Ta'ala itu terkaya, segala perbuatannya, segala hukumnya maha suci daripada mengambil faedah. Kan kita pelajari dalam tauhid kan, masuk dalam kata lawazim bagi sifat istighna, yaitu af'aluhu wa ahkamuhu munazzahatun 'anil aghrad. Segala perbuatan Allah, segala hukum Allah Ta'ala itu maha suci daripada mengambil faedah. Tuhan tak ambil faedah kerana Tuhan kita kaya. Dia bersifat dengan istighna, dia itu mustaghni, zat yang terkaya daripada segala setiap yang lainnya. Jadi tidak disebut kerana apa Allah Ta'ala menjadikan alam ini, tak disebut kan? Gitu. Ataupun dalam satu bahasa lagi dia panggil al-ba'ithah. Al-ba'ithah, ba'is maksudnya tekanan. Tekanan. Apakah tekanan Allah Ta'ala menjadikan alam ini? Boleh tak kita sebut begitu? Kalau sebut begitu, maknanya Tuhan kita ni ditekan, tertekan. Tuhan mengadakan alam ni kerana tekanan. Tak boleh gitu kan? Ada satu lagi bahasa disebut hamilah. Hamilah, illah, ba'isah, hamilah. Tiga ni ingat. Dia lain-lain. Illah mana kerana, ba'isah tekanan, hamilah mana dorongan. Apakah dorongan Allah Ta'ala mengadakan alam ini? Boleh tak kita kata gitu? Tak boleh. Tak boleh. Habis yang boleh kita katakan hikmah. Sebab tu Tuan Husin dia guna bahasa cantik yang bersesuaian dengan dia. Jadi sebab tu dia kata kaifiat mengenal Allah Ta'ala dengan af'alnya dan hikmah. Tengok, kaifiat dengan hikmah Allah Ta'ala mengadakan makhluk ini di dalam memandang segala akuan. Ini bahasa yang cukup cantik kita sandarkan kepada Allah, iaitu kita kata apa hikmah, apa sir atau rahsia Allah Ta'ala menjadikan atau mengadakan alam ini daripada tiada kepada ada. Ini tuan-tuan kena faham tu penggunaan tu. Illah tak, kita tak boleh pakai pada Allah. Ba'isah pun tak boleh, hamilah pun tak boleh. Kita boleh pakai hikmah ya. Apa hikmah, apa rahsia Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Baik, maka di sini kita nak pelajari dia supaya kita dapat mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar mengenal, ataupun dengan pengenalan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka dia jawablah kan, kaifiat kita nak kenal Allah dengan segala af'alnya, dan juga kita nak kenal Allah dengan hikmah.
kebijaksanaan yang Allah Ta'ala mengadakan alam ini, yaitu yaitu bahawa i'tiqad dengan hatinya, hati seorang akan bahawasanya i'tiqad segala perbuatan. Tuan-tuan ingat, segala perbuatan, maka di sisi ulama usuluddin perbuatan itu terbahagi kepada dua sahaja. Ini kita bahas di segi dua sudut. Di segi ulama usuluddin perbuatan itu terbahagi pada dua, yaitu pertama perbuatan ikhtiyari dan yang kedua perbuatan idtirari. Itu di sisi ulama usul. Adapun di sisi ulama tasawuf, mereka membahagikan perbuatan itu kepada 4. Hak tak sah 2 ikhtiyari yang pertama, yang kedua idtirari, yang ketiga perbuatan mubasyarah, dan yang keempat perbuatan tawallud. Ini di sisi ulama tasawuf. Ditambah 2 lagi. Tapi walaupun tambah 2, bila dilihat kepada hakikatnya 2 ya. Sebab apa? Sebab mubasyarah dan juga tawallud itu duduk di bawah idtirari. Dia duduk di bawah idtirari. Jadi asalnya 2 juga. Cuma bila kita perinci lagi, kita tafsirkan lagi, maka jadi 4. Di 4. Kemudian kita tengok kata, jadi semua perbuatan itu mana yang telah ada ia sekalian perbuatan, dan yang lagi akan ada ia. Hak tak ada lagi ni, hak lepas pada ni tengok, sama ada ia perbuatan tu baik. Kita buat nota kaki, buat 1, buat 2 lah. Baik itu yakni baik pada rupanya dan pada hakikat. Contoh seperti iman dan taat. Itu pada rupanya baik, hakikatnya pun baik juga. Baik. Atau jahat, yakni jahat tu jahat pada rupanya, tiada pada hakikatnya, seperti kufur dan maksiat. Kerana kufur dan maksiat itu pada hakikatnya baik juga. Pasal apa kata baik? Kerana terbit daripada yang baik, yaitu daripada Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap yang terbit daripada Allah itu baik juga pada hakikatnya. Tetapi jahat keduanya itu, kufur dan maksiat itu jahat pada rupa saja. Kerana syarak datang, ia syarak mencelakan dia. Intaha Ad-Durrun Nafis, muka surat 4. Itu kita ambil situ, nakal dia ta'alih. Jadi sama ada perbuatan itu perbuatan baik atau jahat, itu 2. Lepas tu dia urai lagi, sama ada ia perbuatan tu idtirari. Idtirari maknanya bukan usaha hamba, atau ikhtiyari, yakni ikhtiyar dan usaha hamba. Semuanya itu pada pandangan hati kita, i'tiqad hati kita, semuanya sekaliannya itu perbuatan Allah. Semuanya perbuatan Allah. Ini pada i'tiqad hati itu dan juga pada pandangan hati. Faham tak? Semua perbuatan Allah. Apa maksud semuanya perbuatan Allah? Kita ambil selebih. Artinya semuanya adalah daripada qada qadar Allah. Begitu. Semua daripada qada qadar Allah. Ketentuan
ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada Allah. Jadi apabila sebut qada qadar, maka kita kena pergi pula kepada tauhid, iaitu tilik kepada mana? Tilik kepada ta'alluq sifat iradat Allah Subhanahu wa taala sebagai ta'alluq tanjizi qadim. Sebab apa? Tonton ngajilah kan. Sebab sifat iradat ini ada baginya dua ta'alluq. Atas satu qaul mu'tamad. Ada satu qaul lagi kata sifat iradat ni ada baginya tiga ta'alluq. Ini dhaif. Dhaif. Apa ta'alluq sifat iradat? Ta'alluq sifat iradat yang pertama suluhi qadim. Yang kedua tanjizi qadim. Ini qaul mu'tamad. Bila kita sebut tanjizi, maknanya Tuhan dah lulus dah, di azali lagi semua apa yang ditentukan tu, cuma tunggu masa nak berlaku ya. Lepas itu mai tanjizi hadis bagi sifat iradat. Ini tekol yang ketiga. Kaul yang kata ada bagi sifat iradat itu tanjizi hadis. Bikalnya tekol mu'tamad dia kata tak, tanjizi hadis ni bagi qudrat. Sebab apa? Sebab tanjizi hadis ni kerja dia menzuhirkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata gitu. Nanti kita mengaji balik bab tauhid. Bagi kemah itu insya-Allah kita mudah faham ini. Kalau kita tak kemah yang tu, tak faham tauhid zahir tu, yang sini susah sikit nak faham. Sebab ini tauhid zahir dia menguatkan, nak bagi kita faham bagi tauhid batin ini saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lain kan. Jadi bila kita tilik situ, semuanya perbuatan Allah dengan makna, semuanya adalah dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Habis kan? Lepas itu bila kita tengok situ, oh, hak kita buat ni pun hakikatnya bukan kita. Ya. Jawabnya ya. Lepas nampak pada kita ni nampak rupa ya, zahir ya. Itu yang sebut sebagai ikhtiari tu. Nampak kita usaha kan. Itu maklum. Baik pergi sebab situ. Kemudian bila kita nampak gitu, itulah namanya jalan kita mengenai Allah Subhanahu wa taala, tapi kenai dengan jalan syuhud. Pandang mata hati kita tu, nampak mata hati kita begitu. Semua yang berlaku dan semua yang terjadi dalam alam ini, semuanya adalah perbuatan Allah yang diterbit daripada qada qadar Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Lepas itu Tuhan kita ni buat perbuatan semua yang berlaku ni, dia share ke? Dia kongsi ke? Tengok dia kata yang berbuat ia Allah Ta'ala pada azali. Berbuat pada azali ini dengan mana yang Allah Ta'ala tentukan dah di azali. Itu jangan silap faham tu. Tuhan tak buat lagi, cuma Tuhan tentu dah, lulus dah di azali. Itu kita bagi isyarat kepada ta'alluq sifat iradat yang tanjizi qadim. Kenapa? Kan ta'alluq sifat iradat yang tanjizi qadim, lulus dah di azali tu. Tuhan tentu begini, Tuhan tentu begitu. Bagi mungkinan mutaqabilan lah, mungkin yang berlawan-lawanan tu. Wujud, adam, tempat, masa, maqadir, sukatan, semua jihad. 7 mungkinat yang mutaqabilan, yang melawan tu, semua sudah ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di azali lagi. Lepas
kita tengok. Maka setiap apa yang Allah Ta'ala buat itu sia-sia kah? Tuhan share ke? Tuhan tak share, dia seorang yang buat. Bila dia seorang tu lah kita panggil apa? Infirad lah. Itu yang disebut. Dan infirad lah ia Allah dengan dia, dengan berbuat tu. Apa makna infirad? Infirad tu makna ketunggalan lah. Tuhan seorang saja, Tuhan saja yang buat. Dia tak ada share, tak ada kongsi. Maka bila kita sebut tentang infirad itu, ini menafikan syarik. Syarik kongsi itu tak ada. Baik, maka di sini dipanggil tauhid hakiki. Kerana tauhid hakiki itu dia menafikan syirik. Sebab tu kalau orang tanya kita, tauhid lawannya apa? Tauhid lawannya apa? Kalau kita kata Islam lawannya kafir, tak gitu? Atau iman lawannya kufur, tauhid lawannya syirik. Infirad itu isyarat pada tauhid. Bila ada tauhid ternafi syirik. Bila ternafi syirik dengan mana? Tuhan saja yang berbuat semua perbuatan. Dia tak ada syirik. Di sini kita nak jadi muwahhid hakiki, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Dia tidak mengisbatkan yang lain pada Allah Ta'ala itu. Pada hakikatnya yang berbuat hanya Allah Ta'ala saja yang berbuat. Tuhan saja yang buat. Maka di sinilah terbit la fa'ila fil wujud illallah. Tidak ada yang berbuat dalam alam ini melainkan Allah sahaja yang berbuat. Lepas itu kita tengok pasal apa Allah Ta'ala, kita tanya pula pasal apa. Mana hikmah? Pasal apa kita tengok? Pasal apa rahsia Allah Ta'ala buat? Mana di Selangor banjir macam tu. Kita tak banjir kan? Di sana habis banjir. Pasal tak bagi jemaah Sultanah Bahiyah pergi berjalan. Itulah. Tidak nak berjalan kan. Pasal banjir tu tak boleh jalan lah. Bila tak boleh jalan, kena mulazamah mengaji lah. Itu ada hikmah. Maknanya setiap perbuatan yang Allah Ta'ala buat itu tak lepas dan tak sunyi daripada ada hikmah. Ini yang disebut ni, kaifiat kita nak kenal Allah dengan hikmah. Apa hikmah Tuhan buat begitu? Adalah hikmah-hikmahnya. Begitu juga apa hikmah Tuhan jadikan kita ni 2 tahun ditimpa musibah wabak COVID, corona. Adalah hikmah dia. Tak sia-sia. Yang kita mengaji kan, kerana perbuatan Allah Ta'ala itu tak sia-sia. Kerana apa? Kerana sia-sia itu kekurangan kaedah. Tiap-tiap kekurangan mustahil atas Allah Ta'ala. Di sini dapatlah kita mengenal Tuhan. Baru tahu semua yang berbuat ini Allah. Pada tiap-tiap perbuatan Allah tak sunyi, tak kosong, tak lepas daripada ada hikmah. Kenal? Cuba cari tengok apa hikmah dia. Banyak hikmah dia kan. Banyak hikmah dia. Baik. Antara hikmahnya, Tuhan nak didik kita, Tuhan nak tarbiyah kita supaya kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud kembali kepada Allah? Pulang kepada Allah. Iyalah, kembali balik kepada Allah sebab kita ni ghalib sangat, hanyut sangat, leka sangat, supaya kita kembali balik kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dia sentak kan, tarik balik. Tidak ada kali sangat bila kena lagu tu. Terkejut nak. Kaedah, kerana kaedah agamanya begini, bala tak akan turun, musibah tak akan turun kalaulah tidak ada sebab-sebab yang mengundangkan bala dan musibah tadi kan. Dan begitu juga mengikut kaedah ilmu falakiyah, macam tu juga. Sesuatu musibah tak akan datang, tak akan turun kalau tidak ada asbab dia, sebab-sebab dia kan. Kita pun mengaji juga sabab, musabab, musabbib. Sabab, musabbab, lepas tu ada musabbibul asbab, musabbibul musabbabat lagi kan. Dia ada pula istilah-istilah yang macam tu. Jadi kesemuanya itu bagi ada hikmahnya. Hikmah bagi orang yang ditimpa bala ada hikmah. Hikmah bagi orang yang tak kena pun ada hikmah juga. Jangan kita berasa seronok, aku tak kena, mereka yang kena. Jangan berasa gitu. Baik. Kemudian cuba kita tengok lagi, dia sebut di sini, dia kata apa? Bermula makna memperbuat ia pada azali. Takut kita silap faham kan? Kan disebut tadi kan, sekaliannya itu perbuatan Allah yang berbuat ia Allah pada azali. Takut kita faham kata bahawa Allah Ta'ala buat siap-siap dah, lepas tu simpanlah stok, cukup masa dia buat keluar satu lagu tu kan. Kalau kita faham begitu tuan-tuan, pertamanya kita ini dipanggil puak zahiriyah. Dia panggil puak zahiriyah. Puak zahiriyah ni panggil puak yang berpegang dengan zahir ayat Al-Quran. Baik. Tak apa lagi kita buat contoh. Kita mengaji kan tasakalut. Tasakalut. Maknanya tak sakopok. Kemudian kita nak faham tu. Kan perlu panggil puak zahiriyah. Satu. Yang kedua, orang yang kata Allah Ta'ala Tuhan kita ni dia buat semua sekali siap dah kan. Lepas tu lah ni Tuhan kita duk berehat ni, tunggu masa nak buat keluar benda tu ya. Maka ini disebut di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran bagi Imam Al-Qurtubi. Dia kata ini satu puak namanya puak istirahiyah. Puak istirahiyah. Nah, bahasa kita adalah istirahat lah. Cuma tambah ya nisbah ya. Istirahat tambah ya nisbah hiyah. Dengan mana nisbatun ilal istirahah. Satu puak yang dinisbahkan, yang ditujukan kepada puak istirahah. Istirah ni mana berehat. Apa mana berehat? Dia kata gini, Tuhan kita ni dia buat ke semua siap dah, maka lah ni Tuhan kita duk berehat. Ni pegangan puak istirahiyah. Maka semua pegangan zahiriyah tadi dengan istirah ini menyalahi bagi sunnah. Itu tuan-tuan kena mengaji juga apa ni. Jangan kita duk kata oh aku SWJ ahli sunnah wal jamaah, tapi tak tahu perbandingan. Nak mengaku ahli sunnah orang kepok sikit. Ni pok ni nak kata gena, aku tak tahu. Jangan. Kita kena tahu muqaranah, dipanggil perbandingan kan. Ini perbandingan. Jadi kok mana yang kata ada perbandingan dengan ahli sunnah wal jamaah? Menyalahi. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman kulla yawm wa fi sya'nin. Kulla yawm, setiap hari, setiap masa,
Setiap ketika Allah Ta'ala itu di dalam pekerjaan. Setiap saat, tiap detik Allah Ta'ala dalam pekerjaan. Maknanya Allah tak berehat. Faham tak? Siapa yang kata Allah Ta'ala berehat jadi kafir. Ya. Tu guru cik dalam kitabnya Paku Iman dan Sibulan Iman dia terus. Siapa kata Allah Ta'ala ni dia duk berehat lah ni sebab penat buat kerja jadi kafir. Murtad terus. Dan kitab Paku Iman dan Simpulan Iman ni sebut tu. Allah Ta'ala tak berehat. Jadi buat istirahiyah kata Tuhan kita lah duk berehat sebab dia buat siap-siap dah. Tunggu nak masa nak keluar lah. Tu buat istirahiyah. Sedangkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut kulla yaum huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap masa, setiap ketika Allah itu di dalam pekerjaan, yakni dalam urusan. Maknanya Allah tak berehat. Jadi adakah Allah Ta'ala tak berehat tu Tuhan letih? Tak letih, dia mukhalafah. Dia bersifat dengan menyalahi segala yang baru kan. Kita bolehlah kita buat tiap-tiap hari tak berehat jadi letih. Tuhan dia mukhalif. Dia bukan sama dengan kita. Dia tak ada letih. Sebab tu kita ada baca ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. Kita ni mengantuk tidur pasal kita letih. Tuhan dia tak mengantuk, tak tidur sebab Tuhan tak ada letih. Faham dah? Tu bagi faham elok. Jadi kita bagi faham itu. Jadi di sini dia nak hurai apa makna Allah Ta'ala berbuat pada azali. Takut kita silap faham tu. Berbuat pada azali tu Tuhan buat siap-siap ke? Tak. Maka Tuan Husin dia nak tolong hurai kepada kita, takut kita silap faham. Lalu dia kata, dan bermula makna memperbuat ia pada azali, iaitu menentu ia Allah akan dia, yakni akan segala perbuatan itu Tuhan tentu pada azali. Inilah kita panggil dalam tauhid sana kita panggil ta'alluq sifat iradat sebagai ta'alluq tanjizi qadim. Tu kita bagi, kita gabung-gabungkan bagi faham kan. Kita faham tauhid no, faham ni. Kau tak faham yang ni, kita pergi kepada tauhid no pula. Saling bantu-membantu untuk nak memahami. Jadi kalau kita faham konsep ta'alluq sifat iradat sebagai ta'alluq bukan suluhi tanjizi qadim, insya-Allah kita faham ni. Oh gitu. Maknanya Tuhan dah tentu tu lului dah pada masa sedia kala lagi. Lepas itu tunggu masa nak pezuhirkan saja. Masa hak pezuhir tu dia panggil pula ta'alluq tanjizi hadis. Faham ke tak? Dia mudah ya nak buat misal contoh lagi faham macam ni. Ta'alluq suluhi dengan ta'alluq tanjizi, dengan ta'alluq tanjizi qadim, dengan tanjizi hadis, mudah ya. Tengoklah kita buat contoh. Ada satu orang dia nak jual tanah satu relung, harganya RM100,000 kan, RM100,000 nak jual tanah tu kat kita. Maka kat kita ni ada RM1,000,000 katakanlah. Kalau tak ada pun buat-buat ada lah. Ini contoh saja kan, contoh saja. Kita ada RM1,000,000.
Orang nak jual tanah kat kita satu relung, orang panggil RM100,000. Contoh saja. Lepas tu bila kita tengok, patut tak dengan kita ada 1 juta tu kita nak beli tanah tadi RM100? Patut ke tak? Patutlah. Suluhi dah tu maknanya. Tu suluhi. Sebab harga tanah baru RM100,000, kita ada 1 juta. Patut tak? Itu bagi suluhi. Patut beli, tapi tak putus lagi beli atau tak. Faham tak? Itu kita tilik pada suluhi. Lepas tu tuan tu tanya kita, jadi beli ke tak? Kita pun putus. Jadi tu bagi tanjizi. Jadi beli RM100,000 tadi ni, tu bagi tanjizi. Faham tak? Mana kita peluluh dah. Tapi kita peluluh sebelah beli. Ataupun boleh juga kata jadi tak beli, aku tak jadi. Tak jadi pun tanjizi juga, tapi tanjizi sebelah tak jadi. Faham tak? Nak kira tambah begitu yang mudah faham. Lepas tu bila kita beli, kita pun sampai masa nak bayar duit tadi, quotation baru kan, sebut harga baru. Ni orang panggil sampai masa nak beli, akad je beli, dia pun serah. Itu orang panggil tanjizi hadis. Tu ya misal mudah nak pergi faham kan. Ataupun tu kita kena kot tak berapa nampak tanah, kita bagi nampak sikit ada kat tangan kita ni. Kalau orang lelaki pakai jam tangan, kalau muslimat pakai gelang tangan kan? Kita pergi kedai emas Anwar, kalau top kedai emas Anwar kan, dia buat signboard kat sini pada Melukong, kedai emas Anwar. Bibi tengok gelang tangan tu ada seketul besar tu RM30,000, katakanlah RM30,000. Kita bawa duit dalam beg RM50,000. Patut tak kita nak beli? Patut. Tu bagi suluhi. Suluhi. Mai tu harganya RM30,000, kita bawa duit RM50,000. Patut tak? Patut. Lepas tu tuan kedai tanya, jadi tak beli? Jadi tak beli? Saya jadi beli. Jadi beli itu tanjizi, kita pelulus dah. Saya beli dengan harga RM30,000. Itu panggil tanjizi kan. Nak bagi tak gitu ya, mudah faham. Macam tu kita orang lelaki-lelaki pergi kedai jam, tengok-tengok jam rado kan, RM5,000, kita ada RM10,000. Patut tak kita nak beli? Patut. Tiba-tiba bila kita pergi dekat jam tu, kedai jam tu, tengok jam rado harganya RM10,000, kita ada RM5,000 ya. Patut tak? Tak patut. Sebab tak cukup. Kita ada RM5,000, harga jam tu RM10,000. Patut tak? Tak patut, sebab kita tak mencukupi. Tu misal nak bagi mudah faham ya, tanjizi. Ataupun boleh kita buat misal lagu ni. Tanjizi, bila tanjizi itu dia ada dua.